Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Faman utiya kitabahu bi yaminih. Wa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Faman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Surah Al-Isra ayat 71 hingga 72. Yang berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin, Presiden Perikatan Nasional, Yang berhormat Senator Dr. Dominic Timbalan Presiden, Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Yaakob Timbalan Malaysia Ampas merangkap Menteri Besar Negeri Kelantan, semua pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional daripada seluruh negara, dan yang hadir pada malam ini. Saya baca ayat Quran tadi mengingatkan orang Johor yang akan mengundi. Johor negeri yang paling banyak sekolah agama mengaji Quran, khusus bagi orang Islam. Penduduk majoriti negeri Johor. Ayat yang saya baca tadi mengingatkan kita bahawa memilih pemimpin, memilih wakil rakyat, memilih ketua yang mewakili kita adalah satu kewajipan yang besar di dalam agama Islam, yang tak boleh dipandang ringan. Tetapi oleh kerana orang Islam sendiri terlalu lama dijajah oleh penjajah barat, mereka jauh daripada agama mereka sepenuhnya. Mereka tahu sembahyang, puasa, zakat, haji, doa, tasbih. Sedangkan Quran mengandungi 30 juzuk, beribu-ribu ayat. Quran memberi tunjuk dalam semua perkara, termasuk perkara politik, memerintah negara dan memilih pemimpin. Betapa pentingnya kewajipan memilih pemimpin ini, sehingga apabila kematian, kewafatan Nabi Muhammad SAW, setelah wafatnya, dia sembahyang jenazahnya, bila dikebumikan, hanya beberapa orang sahaja yang hadir di tempat kebumi itu. Sebahagian besar pemimpin-pemimpin para sahabat berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah. Untuk tujuan apa? Untuk memilih siapakah yang akan jadi pemimpin untuk memerintah negara, mengganti Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan mereka menganggap
Urusan jenazah boleh selesaikan beberapa orang saja. Tetapi urusan memimpin umat dalam jangka panjang tanggungjawab yang sangat besar. Mereka tinggal majlis ke bumi, hadir mesyuarat untuk mengundi siapa yang akan jadi ketua negara untuk memerintah. Di mana orang-orang Barat, orang Eropah mengkaji buku-buku Islam. Orang Eropah yang mengenali demokrasi purba daripada Athens sebelum Masehi, demokrasi daripada bahasa Latin, demos kratos, kuasa rakyat untuk memilih pemimpin. Mereka tak tahu pilih. Mereka berhimpun di stadium di Athens sebelum Masehi. Bila ramai sangat, tak puas hati, revolusi berperang. Revolusi Perancis, revolusi England, macam-macam. Sehingga mereka membaca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Islam tentang pemerintahan negara, Ahkam Sultaniyah. Lalu mereka mencipta demokrasi moden, pilihan raya, rakyat memilih wakil-wakil mereka, wakil-wakil yang memilih lagi pemimpin utama. Ini makna pilihan raya. Tetapi penjajah mengajar kita politik ni kotor. Jangan ambil tahu politik. Tinggal semayang dah cukup. Akhirnya pemerintah negara jadi hancur lebur. Punah ganah. Ayat saya baca tadi, Tuhan sebut di hari kiamat bukan disoal tentang semayang. Termasuk disoal siapa pemimpin yang kamu pilih untuk jadi wakil kamu. Akan ditanya oleh Tuhan. Ada orang mengundi sambil lewa ikut suka. Ada orang mengundi dipengaruhi oleh politik wang, duit. Ada orang mengundi ditipu. Ada orang tak ambil tahu, tak mahu mengundi. Sama saja siapa memerintah, tak perlu mengundi. Tak ambil tanggungjawab ini. Quran memaparkan satu kisah bagaimana orang-orang Yahudi mengamalkan politik wang. Dalam surah Al-Baqarah, firman Allah Ta'ala, aqala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al-mal qala inna Allah astafahu alaykum wa wal jism bil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Apabila Bani Israel yang dijajah, Bani Israel ini bangsa Yahudi, bila mereka meninggalkan kitab Taurat, mereka menjadi lemah dijajah, hidup merempat. Lalu mereka meminta Nabi mereka, pohon pada Tuhan lantik seorang raja yang memimpin mereka. Lalu raja zaman itu diwahyukan oleh Tuhan. Tuhan lantik calonnya seorang bernama Talut untuk memimpin kamu. Bani Israel menolak kerana Talut tak ada duit. Bagaimana pilih si Talut jadi pemimpin kami, dia tak ada duit? Mengapa tak pilih mereka yang banyak duit? Kata Nabi mereka, Talut seorang yang berilmu, yang berakhlak, yang berilmu, yang beramal dengan agama yang baik, dan seorang yang gagah berani.
yang berintegriti, istilah sekarang. Integriti, seorang yang ikhlas, menunaikan amanah, yang istiqamah, yang konsisten, yang jujur. Tuhan pilih dia jadi pemimpin kamu. Orang yang ada ilmu, yang bijak, yang jujur. Kalau tak ada harta, boleh cari harta. Kalau ada harta, penipu, penyangak, punahkan, hilang harta itu. Tak ada faedah. Tuhan pilih Talut. Ini penyakit Yahudi Bani Israel. Kaum yang minta orang Islam berdoa tiap-tiap rakaat sembahyang, ghairil maghdubi alaihim. Wahai Tuhan, jangan jadikan kami macam mereka. Demurka Tuhan, macam orang Yahudi. Akibat politik wang atau money politik menyebabkan merebaknya amal riswah di kalangan Bani Israel. Menjahanamkan mereka, menghancurkan mereka. Ini Quran cerita pada kita. Malangnya kita mengajar tajwid, berlagu tak tahu makna dia, tak ambil petunjuk Quran ini. Demokrasi, pilihan raya ni maknanya rakyat diberi peluang untuk memilih siapa pemimpin dia. Semua negara dalam dunia, negara barat, rakyat yang berpelajaran tinggi gunakan demokrasi untuk rakyat mengajar pemimpin bila pilihan raya. Bila di England, tak selama-lama konservatif memerintah, tak selama-lama Liberal Party memerintah. Di Amerika, tak selama-lama Demokrat memerintah, tak selama-lama Republikan memerintah. Bila satu kerajaan salah laku, menteri dia silap, rakyat tolak melalui pilihan raya, pilih parti lain. Ini di England, di Amerika. Di India, parti Kongres tak merintah kerana rasuah dalam pembelian senjata. Rakyat India tolak parti Kongres. Ini di India. Ini berlaku. Malang kepahaman orang kita tentang politik sangat lemah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mengajar kita. Baru-baru ini pilihan raya ke-14. Setelah kita memberi kepercayaan kepada Barisan Nasional, terahnya UMNO selama 60 tahun lebih. 60 tahun lebih, tak ubah-ubah UMNO. Barisan Nasional, Perikatan. Kecuali di Kelantan, di Terengganu, di Sabah. Ada perubahan. Tetapi negeri lain, termasuk Johor, terus pilih Barisan Nasional. Tak apalah itu dulu. Bila berlakunya wabak politik wang, wabak rasuah. Alhamdulillah, beberapa pimpinan UMNO, pimpinan keluar daripada UMNO, termasuk bekas Perdana Menteri, keluar daripada UMNO dan mengajak beberapa rakan daripada UMNO. Tak ada obat, keluar dari UMNO, tubuh parti bersatu. Tubuh parti bersatu. Saya beritahu sinilah, jajak PAS sama untuk lawan UMNO. Kita tolak kerana masa itu ada PKR, ada DAP, ada PAN dalam parti ini. PAS tak mau ikut. PAS baru saja berpisah dengan DAP. Satu parti yang ekstrim, bukan macam gerakan. Yang ekstrim. Yang terang-terang anti-Islam. Anti Melayu. Anti gajah-gajah. Anti gajah-gajah. PAS tak boleh ikut. PKR.
Parti penipu. Terang-terang saya kata di sini. Maka kami tak sanggup, kami berpisah. Maaf. Dia tinggal. Itulah. Pula. Tukar. Kemudian pilihan raya menang PS. Rakyat talak Barisan Nasional kerana salah-salah laku yang malu saya nak sebut. Memalukan bangsa kita. Memalukan umat kita. Islam tak ajar macam tu. Lepas beberapa minggu, saya jumpa pimpinan bersatu, pimpinan utama, ajak buat satu gerakan. Kerana kita tahu PS ni menipu. Buat manifesto berjanji. Nak turun harga minyak dalam masa 24 jam. Nak hapuskan tol. PTPN. Macam-macam janji. Teruk janjinya. Macam Puteri Gunung Ladang minta Raja Melaka nak kahwin. Saya baca juga kisah hikayat tu. Kami pakat. Akhirnya kita kumpul ahli-ahli parlimen dengan jumlah yang cukup. Setelah cukup jumlah, minta maaf saya sebutlah. Tuan dia minta kerajaan perpaduan. Semua parti. PKR kena ikut serta, DAP ikut serta. Kami kata tak boleh. Kami tak boleh ikut serta. Kami tak boleh ikut serta. Kami tak mahu. Kerana ada DAP, ada PKR, ada PAN. PAN ni DAP yang buat. Saya tahu. Dia ambil orang PAS, dia buat parti PAN. Nak tarik orang PAS. Sekarang ni parti muda. Muda ni pun anak DAP juga. Tak apalah saya buat ni sebutlah. Untuk nak jadi umpan, pancing orang Melayu, anak-anak muda Melayu. Ingat! Jangan makan umpan. Ini umpan. Bila berlaku begitu, PAS cadang Tan Sri Muhyiddin jadi PM. Saya masih ingat lagi Tan Sri kata saya tak minta. Tan Sri kata saya tak minta jawatan. Saya tak minta. Tak, kena Tan Sri ganti. Maka pilih Tan Sri, kita berjaya mengubahkan kerajaan. Untuk meneguhkan keadaan, kita nak buat ubah ni, kita ajak rakan-rakan kita UMNO, ajak sama. Kita berunding dengan bersatu dulu. Lepas tu baru dengan UMNO. Ajak rakan-rakan UMNO. Sama, alhamdulillah rakan UMNO ikut. Sebab tu kita tak mau letak rakan UMNO ni satu bakul. Dalam bakul tu ada macam-macam. Kemudian bila buat hal berlaku, Tan Sri pasal letak jawatan Latif Perdana Menteri baru, tak apalah. Kita sokong Perdana Menteri. Lepas tu buat pilihan raya. Lepas Melaka Johor, lepas Johor tak tahu mana pula. Satu-satu menyusahkan rakyat. Terpaksa kita masuk pilihan raya ni. Kerana dia buat macam ni. Oleh kerana dia buat pada kita macam ni, rakyat Johor disusahkan. Rakyat Johor kena ajar dia. Jangan dicucuk hidung, kena ajar dia. Beri kepercayaan kepada Perikatan Nasional. "60 tahun lebih Barisan Nasional. Kalau pegawai kerajaan 60 tahun ni kena pension. Bersara, rehat dulu. Rehat dulu, exercise. PS dalam masa sekejap saja. Saya dah sebut tadi macam-macam. Akhirnya Perikatan Nasional, termasuk rakyat UMNO, Perikatan Nasional yang kita tubuh tak berjanji, tapi buat.
Masa kita ambil alih, tak ada manifesto. Kita buat apa yang kita nak buat. Berlalu pandemik COVID, wabak yang melanda negara kita, terpaksa kita hadapi. Bila mari wabak, kita dipersalahkan. Mari banjir besar, kita dipersalahkan. Banjir ni hukum Tuhan, wabak hukum Tuhan. Nak uji kebijaksanaan kita. Alhamdulillah, kita tunjukkan kebijaksanaan menghadapi wabak, menghadapi bencana. Kita tunduk dan kita berjaya menolong keperitaan, kesusahan rakyat. Tapi dia gunakan media sosial ni seolah-olah wabak ni di Malaysia, negara lain tak ada. Di Malaysia aja ada. Dia kata nasional tak mampu nak hadapi masalah wabak. Padahal seluruh dunia yang tipu wabak ini, bukan Malaysia saja menghadapi masalah ini. Kita duduk dalam dunia bukan? Sama dengan dunia lain lah. Seolah-olah kita dalam dunia lain. Kesusahan wabak ni nak salahkan kita. Alhamdulillah, Perikatan Nasional dapat menunaikan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Saya minta supaya pengundi-pengundi Johor menjadi guru kepada negeri lain. Dalam politik, orang Sabah, Pilihan Raya di Sabah sudah mengajar Perikatan Nasional menguasai Sabah. Menang besar Perikatan Nasional di Sabah. Takkan orang Sabah boleh buat, orang Johor tak boleh buat? Malu orang Johor. Kalau orang Sabah boleh buat perubahan, mesti berani. Kita harap jangan salah mengundi. 60 tahun kita salah mengundi. Negeri kita hasilnya banyak, sumbernya banyak. Wawasan 20 hilang begitu saja. Kenapa? Kerana kita salah undi. Silap undi. Saya nak pantun. Buah salak, buah kenondong dikumpul ke dalam beldi. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah pangkah undi. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah Pilihan Raya nanti pilih calon-calon kita Perikatan Nasional. Beri mandat pada kami, beri kepercayaan pada kami. Kami dah tunai dalam masa kita menyentuh sekejap saja. Kita buat, kita nak sambung lagi, beri peluang. Kita bukan parti yang berjanji, parti yang menunai, yang membuat, yang melaksanakan. Maka saya harap benar-benar rakyat Johor akan memberi kepercayaan kepada Perikatan Nasional. Kalau menentang melayani dulu orang Johor, tempat lahirnya UMNO, kita harap kali ini Johor melahirkan Perikatan Nasional yang memerintah negeri yang kuat. Tukar. Cukup sekadar itu, tak boleh panjang sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.